Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam program ilmu kita, iaitu perkongsian hadis kita Mustika Hadis. InsyaAllah pada kali ini saya akan menyambung perbincangan kita yang telah lepas, iaitu tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Pada kali ini insya-Allah saya akan sambung lagi bab ini, iaitu kita masuk tajuk yang menceritakan perihal jin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Sejenis lagi makhluk halus yang gaib yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan undang-undang dan peraturan Tuhan ialah jin. Makhluk jin ini dijadikan Tuhan dari lidah api neraka. Api yang boleh menyerap racunnya ke liang bulu roma. Inilah diceritakan kepada kita oleh pengarang kita ini tentang kejadian jin, iaitu jin ini ialah satu makhluk halus yang gaib, yang kita tidak dapat dilihat, yang mana tugas jin ialah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan undang-undang dan peraturan Tuhan, ialah jin. Makhluk jin ini dijadikan Tuhan dari lidah api yang boleh menyerap racunnya ke liang bulu roma. Itulah jin boleh meresap masuk ke dalam tubuh manusia melalui liang roma. Mereka dijadikan sebelum kejadian manusia, yakni mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lagi kejadian manusia di atas muka bumi ini. Jadi jin ini dijadikan terdahulu daripada umat manusia. Ini jelaslah telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijri, kalau kita tengok ayat yang ke-27. Qala al-muallif, dia buat mari ayat sini, ayat yang ke-27 daripada surah Al-Hijr, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum, yakni yang bermaksud dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, iaitu dari api yang sangat panas. Inilah dijelaskan kepada kita dalil tentang kejadian jin, yakni ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan jin ini sebelum dijadikan kaum Adam di atas muka bumi ini. Dijadikan jin sebelum Adam lagi lah.
wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Inilah dalil dia dah tentang kejadian jin atas dunia ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr. Mereka pula terbahagi kepada dua golongan. Mereka ni, jin-jin ini ada dua golongan. Adakah kita termasuk di kalangan mereka? Tidak sama sekali lah. Tapi mungkin kita ada perangai nak seakhir-akhir perangai mereka ini dah. Golongan yang pertama ialah yang diciptakan Tuhan dengan sifat semula jadinya. Semula jadinya sifat dia mempunyai persediaan sama seperti yang ada pada manusia. Seakhir-akhir sama dengan perangai manusia juga. Jin ada bersifat dendam. Manusia pun ada bersifat dendam. Itu dia dah. Iaitu boleh memikir, boleh juga berfikir dah. Dan berusaha melakukan perkara-perkara yang baik atau yang buruk. Sebab itulah kategori jin ada dua jenis dah. Ada jin Islam dan ada jin kafir. Yang Islam tu dia ikut perintah Allah dah. Yang kafir ni dia tujuan dia nak menyesatkan manusia dah. Betul. Kita kena ingat dah. Kejadian jin. Oleh sebab itu di antara golongan jin ini ada yang Islam, ada juga jin yang Islam dan ada yang kafir, sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin dia sebut dalam ayat ini, ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perangai jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat. Begitu juga manusia. Manusia ni ada yang taat. Jin pun begitu, ada yang taat dan ada yang ikrar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Al-Jin ayat yang ke-14, dan sesungguhnya di antara kami wa anna minal muslimuna wa minal qasitu dan orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpan daripada kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Itu dia. Barang sesiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar memilih jalan yang lurus. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang golongan mereka yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, meliputi jin meliputi jin juga dan juga manusia. Golongan yang kedua pula ialah mereka yang diciptakan Tuhan dengan sifat semula jadinya, mempunyai persediaan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk semata-mata. Serupalah perangai manusia. Manusia pun ada yang bersifat buruk, ada yang bersifat jahat. Dengki sesama manusia jahatnya, Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jin pun dia tujuan dia dijadikan untuk menghasut manusia. Sebab itulah bila kita nak melakukan solat, kita niat sebelum nak solat tu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum akad takbir nak melakukan solat, kita disunatkan baca surah An-Nas supaya kita dapat menjauhi daripada hasutan perkara-perkara sedemikian sifat waswas. Juga kita bila nak masuk tandas, kita nak berlindung daripada
jin dan syaitan. Kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ada orang dia nak makan pun dia tak baca doa. Nak masuk tanah pun dia tak baca doa dah. Lepas tu duduk alas tanah, duduk main handphone pula. Subhanallah dah. Tu. Itu umat yang ada sekarang dah. Sebab zaman teknologi canggih dah. Tanah dah lah cantik. Lepas tu main handphone pula dah. Sampai masuk tanah berjanjang dah dalam tanah dah. Kerana main handphone dah. Sambil-sambil buah hajat, duduk hantar WhatsApp, balas WhatsApp, buka Facebook. Sempat lagi update status dalam tandah dah. Subhanallah dah. Itu dia. Syaitan meliputi zuriatnya dah. Mereka ini ialah iblis dah. Yang Allah Ta'ala jadikan tadi dengan segala sifat buruk. Dan syaitan itu adalah adalah zuriat dia, bala tenteranya dah, geng-geng dia dah, geng-geng dia. Tu. Golongan inilah yang menyebabkan sebahagian besar dari umat manusia menyeleweng dah. Sebab itulah dah, manusia ni suka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang terpesong akidah, ada yang suka melakukan kerosakan di atas bumi dah. Suka buat-buat maksiat kerana terikut hasutan syaitan dan jin ni tadi dah, suka buat jahat. Sikit-sikit nak sahih dah, sikit-sikit nak fitnah, sikit-sikit nak membunuh. Ni jahatnya manusia dah, termakan hasutan benda-benda ini. Golongan inilah yang menyebabkan sebahagian besar dari umat manusia menyeleweng dan terpesong dari undang-undang dan cara hidup. Kononnya dah, nak maju dah, tak boleh nak ikut Islam dah. Kita kena ubah dah. Lepas tu ambil tata cara negara barat contohnya dah. Ambil cara orang barat buat dah. Nak makan tak boleh, nak makan pakai tangan dah, nak pakai garpu dan sebagainya dah. Ni termasuk dalam kita dah mula terpesong dah daripada ajaran Islam yang sebenar dah. Walaupun benda ni tidak wajib dah, adalah sunat semata-mata dah. Kita mula ubah pemikiran kita dah. Kononnya Islam itu mundur dan sebagainya dah. Ni yang membuatkan umat manusia pada sekarang ni terpesong dah. Bukan setakat terpesong akidah, terpesong akhlak dan sebagainya dah. Kepribadian mereka pun terpesong kerana kononnya nak ikut Eropah dan sebagainya dah, nak ikut barat. Kononnya Islam ini dah tidak sesuai dah menurut peredaran semasa dah. Subhanallah dah. Undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia mendapat nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Hakikatnya inilah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya yang disampaikan erti maksudnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan kepada kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal jin dan juga malaikat. Itu dia. Hadis yang ke-53. Qala Haddasana an Iyad ibn Imar al-Mujasi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zata yawmin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza kullu malin nakhaltuhu 'abdan halal wa inni khalaqtu ibadi unafa'a kullahum wa innahum atatkumus syayatinu
fajtalathum an dinihim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dia cerita pada hadis yang ke-54 ini diceritakan daripada Iyad bin Himar al-Mujahsyi'i radhiyallahu anhu. Dia kata bahawasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu khutbahnya dia cerita pada kita bahawasanya dia kata ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan supaya aku mengajar kamu akan apa yang tidak kamu mengetahui daripada perkara-perkara yang diajarkannya kepadaku hari ini. Yakni aku telah terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini untuk aku ceritakan kepadamu. Suatu ajaran Islam dah. Dia cerita padamu supaya jadi ittiba pada kita. Ala inna rabbi amarani an uallimukum ma jahiltu mimma allamani yaumi hadha kullu malin nahaltuhu abdan halala. Segala harta benda yang aku berikan seseorang mendapatnya dengan mana-mana jalannya yang aku benarkan, iaitu yang halal dah. Yang mana rezeki Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada manusia, benda yang halal, diberikan rezeki dengan cara yang halal, hendaklah digunakan dengan cara yang halal. Bukan dapat rezeki yang halal pergi buat ke arah kemaksiatan. Ada orang dia terima rezeki yang haram, dia nak pergi buat ke arah kebaikan. Ini bersalahan antara satu sama lain dah. Untuk harta yang halal yang kita dapat secara halal, tujuannya adalah untuk yang halal saja dah. Yang haram lebih-lebih lagi kena kita tinggalkan dah. Jangan ambil benda haram dah. Jangan kita kata duit haram kita nak pergi ke Mekah dah. Kita nak buat amal kebaikan dengan perkara yang haram dah. Ini sudah jelas dah menyeleweng daripada apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha kullu malin nahaltuhu abdan halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Dia kata, dan sesungguhnya aku telah jadikan hambaku semuanya suci bersih dari fahaman dan amalan syirik. Jadi kita kena lakukan perbuatan yang elok-elok. Jauhilah daripada perkara-perkara syirik. Cara pada perkara sihir tak boleh dah. Kita kena jauhi perkara syirik. Percaya pada perkara yang boleh merosakkan akidah dah. Ni minta pertolongan jin dah. Tujuannya kita nak merosakkan hubungan rumah tangga orang dah. Contohnya dah sihir dah. Dan sebagainya. Santau lah dah. Inilah perkara yang berlaku umat akhir zaman dah. Tak kena sikit santau, tak kena sikit sihir dah. Tengok kita orang lari sikit dah, kita mulalah dah nak minta pertolongan jin dah, nak santau dan sebagainya dah. Ni minta jauh dah, supaya diri kita ni sentiasa menjadi orang yang soleh, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi daripada fahaman dan amalan syirik dah. Amalan syirik. Percaya pada Tok Bama dah. Masya Allah dah. Ingatkan Tok Bama boleh royak. Ni. Mu ingat ni. Mu kena buatan orang sebelah rumah ni dah. Subhanallah dah. Tanpa bergaduh adik-beradik. Bergaduh laki bini dah. Kerana anggapan yang dianggap oleh Bama ni. Mengatakan bahawasanya orang sebelah ni buat khianat dah. Buat khianat, mengkhianati kita dan sebagainya dah. Subhanallah dah.
serta betul benar menurut keadaan semula jadinya dah. Yang kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni secara fitrah sebenarnya dah. Jadi bila kita dilahirkan dalam keadaan suci, Allah Ta'ala lahirkan mak bapak kita untuk mendidikkan kita dah, supaya kita ni jadi orang yang baik dah. Itulah dah. Jangan kita jadi ikut hawa nafsu dah, menyeleweng daripada ajaran yang tidak sepatutnya. Sebab itulah peranan ibu bapa ni amat penting dalam mendidik anak-anak dah. Kita nak suruh anak-anak kita buat baik pada kita dah. Kita kena berlaku baik dah. InsyaAllah kalau anak kita baik, insyaAllah bila kita mati besok hari dah, mereka akan mendoakan kita dah. Kerana anak yang taat pada kedua ibu bapa akan menyayangi kedua ibu bapa. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, iza mata ibn Adam in qata'a amalu illa thalah. Apabila mati anak Adam, tiga amalan ini tidak terputus dah. Selepas kita meninggal, apa dia? Sedekah jariah dah. Amal soleh dah. Ilmu yang bermanfaat. Dan juga anak yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita dah. Sebab itulah kalau kita nak anak kita mendoakan kita dah, ajarlah anak-anak dengan ilmu agama yang elok supaya mereka ini dapat mendoakan kita pada suatu masa nanti bila kita meninggal dah. Sekurang-kurangnya dapat hantar kita ke kubur, tak apa dah. Wa niyazubillah dah. Minta Allah Ta'ala jadikan anak kita anak yang soleh, bagi didikan agama yang sempurna supaya anak kita jadi baik. Tu. Dan sesungguhnya mereka didatangi dan diperdayakan oleh syaitan sehingga sebahagian besar di antara mereka itu menyeleweng dan terpesu dari ajaran agama yang sebenar kerana diperdayakan oleh syaitan dah. Semaya pun tak khusyuk, lepas tu mula nak dengki dengan orang lain dah. Tengok orang meniaga lari sikit, kita mulalah nak buat sihir dan sebagainya dah. Nak minta pertolongan syaitan, pertolongan jin dan syaitan dah. Kerana iri hati. Dan ini jelas menyeleweng dan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Dah, tak percaya itu adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dalam keadaan begini dah, kita minta pertolongan selain daripada Allah, maka sudah tentulah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeleweng dah. Wa niyazubillah. Dengan adanya angkara syaitan yang demikian, maka Allah Ta'ala yang amat mengasihani mengingatkan anak Adam di dalam Al-Quran supaya masing-masing berjaga-jaga dan mengawasi dirinya daripada berlaku fitnah. Sekarang ni banyak fitnah dah. Buat fitnah macam-macam dah. Kerana manusia, fitnah itu hanyalah di hujung jari sekarang dah. Kena jaga dah. Sebab itulah dalam surah ayat 27 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum musyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, menyeru kita, hai anak Adam, dia kata, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh tipu daya syaitan, dia kata.
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu daripada syurga, bagaimana dulu telah diperdayakan oleh syaitan zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala kerana tipu daya syaitan, maka terkeluar daripada syurga. Ia menanggalkan daripada kedua-duanya pakaian untuk memperlihatkan kepada kedua-duanya aurat. Dia memperdayakan kita supaya tidak menutup aurat. Ni umat akhir zaman sekarang suka benar orang perempuan pakai pakaian yang tidak menutup aurat, pakai pakaian anak-anak yang berumur belasan tahun, waliyazubillah subhanallah minta jauhlah kita daripada anak-anak kita suka mendedah aurat sana sini subhanallah. Kalau tengok kat Facebook macam-macam tak pakai tudung lah, macam-macam tak tahulah macam mana suaminya wallahu a'lam tanpa isteri mendedahkan aurat. Bila mendedahkan di Facebook serata alam orang dapat kongsi, orang like, orang view maka sudah tentulah kehormatan kita menjadi tontonan orang waniyazubillah jagalah aurat pada para perempuan di luar sana tu, jagalah aurat, jangan dedahkan aurat selain daripada kepada suami waniyazubillah. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Inilah perangai syaitan, perangai jin ni, dia ikut mu tak dapat lihat ni syaitan ni dia duduk di mana-mana pun tanpa melihat jisi dia ni sifat syaitan dan jin tu. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi bagi orang yang tidak beriman, sudah tentulah mereka terikut dengan hasutan syaitan. Dalam surah Al-Baqarah pula Allah Ta'ala cerita juga. Ayat 168 dan 69 juga perihal jin perihal jin dan juga syaitan kita baca antara maksudnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita ambil pedoman, wahai manusia makalah daripada apa yang ada di bumi secara halal. Ini intipati daripada surah Al-Baqarah ayat daripada 168 dan 169. Dan ayat yang ke-21 dicerita juga dalam surah An-Nur yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala urusan kamu. Jangan kamu tiru cara-cara syaitan. Buat apa sekalipun perbuatan kamu buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni buat sikit nak menunjuk orang tu. Berat buat berat. Barang siapa apa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma dzaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ini ayat dalam surah An-Nur tadi
Dia kata sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah SWT dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah dalil tentang perangai-perangai syaitan. Dan antara maksudnya daripada ayat-ayat yang saya bacakan tadi, dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, dia kata, yang pertama, syaitan tabiatnya adalah tujuan dia menghasut. Jadi kalau orang suka menghasut itu, maka kita boleh katakan dia ini ni bapak syaitan dah. Subhanallah dah. Suka membuat fitnah. Ini perangai syaitan. Suka menghasut, suka membuat fitnah. Sekarang ni fitnah di hujung jadi dah. Waniyazubillah dah. Memecah belahkan rumah tangga orang dah. Subhanallah dah. Zaman sekarang ramai orang suka memecah belahkan rumah tangga orang dah. Sanggup fitnah macam-macam dah. Hingga bercerai-berai dah, laki bini dan sebagainya. Dan merosakkan masyarakat. Ini dinyatakan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, syaitan giat memujuk dan memperdayakan manusia. Wujukan syaitan adalah memperdayakan manusia supaya melakukan segala jenis kejahatan dan mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan sudah tentu akan binasa, maka akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengikut hawa nafsu dan mengikut syaitan. Ini diceritakan oleh muallif. Dan yang keempat, syaitan kepada manusia adalah musuh yang jelas, yang nyata semenjak wujudnya Adam alaihissalatu wassalam. Syaitan ini merupakan musuh ketat manusia sejak daripada zaman Adam alaihissalatu wassalam lagi. Dan yang kelima, menjadi kewajipan atas tiap-tiap seorang manusia memusuhi syaitan dan bisikkan hasutan syaitan tersebut. Kena elak dah. Kena elak. Sekalipun terdapat atau terasa ada kebaikan dalamnya dah. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu dah, rasa-rasa dah. Nak buat apa dah? Nak buat apa dah? Buat jauh-jauh dah. Asal timbul je rasa-rasa dah. Jangan buat dah. Istighfar banyak-banyak dah. Baca Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah ya Tuhan aku dah. Jauhilah aku daripada jin dan juga syaitan dah. Fitnah, waswah daripada syaitan dan sebagainya dah. Baca dah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta jauh daripada sifat waswah tadi. Jangan duduk buat dah. Peringatan yang seperti itu kerap kali diulang-ulangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kerana kegiatan syaitan terhadap jiwa manusia samalah seperti kegiatan kuman-kuman penyakit terhadap tubuh badan manusia dah. Syaitan ini umpama kuman-kuman mengalir dalam darah manusia dah. Sebab itulah orang yang suka makan benda haram dah. Subhanallah dah. Perangai dia akan terjadi macam perangai syaitan dah. Dia jadi jahat dah, mengalir dalam darah dia perkara yang haram. Lama-lama dia buat benda yang jahat dah. Syaitan pun dia mengalir melalui darah dah. Dia menghasut manusia. Buat jahat lah hari ini dah. Buat jahat lah hari ini dah. Buat jahat lah. Engkau lah. Tak usah semaya lah hari ini dah. Subuh ni tambah lagi dah. Kita tangguh. Akhir sekali dah pukul 7.30 tengok. Allahu Rabbi dah. Aku tertinggal solat subuh pada hari ini dah. Waliyazubillah dah. Ini adalah hasutan syaitan.
Kalau kuman-kuman penyakit tidak dapat menyerang tubuh badan seseorang melainkan apabila ia cuba memelihara peraturan kesihatan. Begitu kita tengok apa yang berlaku dalam negara hari ini dah. COVID-19 dah. Manusia amat takut pada COVID. Hinggakan kerajaan menggariskan SOP supaya tidak merebak COVID-19 ini di kalangan masyarakat. Dia buat SOP supaya kita dapat mengawal diri kita daripada keboleh jangkitan COVID. Kita kena kawal. Ikut SOP yang kerajaan buat. Kalau perlu basuh tangan dengan hand sanitizer basuh tangan. Pakai penutup muka ni. Kena jagalah dah. Kerana kita tak nak keluarga kita dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Kerana amat berbahaya dah. Juga syaitan pun gitu juga dah. Kita nak elak daripada syaitan, apa yang perlu kita buat? Kita kena membanyakkan istighfar, selalu ambil wuduk dalam keadaan wuduk dah. Sentiasa melakukan zikir, amal soleh dan sebagainya dah. Supaya tidak syaitan ini tidak merebak di dalam hati kita dah. Masuk dalam dada kita, mengalir melalui darah dah. Denyut darah kita pergi ke hati. Kita bernafas tu pun mengikut awal nafsu syaitan dah. Ni aku nak buat jahat ni dah, nak buat jahat hari ni dah, hingga kita melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, terikut-ikut dengan perangai syaitan dah. Waliyazubillah. Maka syaitan juga tidak dapat menyerahkan bisikan dan hasatannya ke dalam jiwa manusia, melainkan hanya pada manusia yang lalai dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengindahkan ajaran dan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah jelaskan kepada kita tentang Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf tentang perangai syaitan dah. Dan ayat 19 surah Al-Mujadalah yang antaranya maksudnya menyatakan bahawa antara undang-undang kejadian Allah ialah memberi peluang kepada syaitan untuk menjadi teman rapat kepada sesiapa yang lalai, yang tidak mengendahkan ajaran dan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya hasut mereka yang lalai, yang tidak mengendahkan ajaran dan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta syaitan pula dapat menguasai jiwa. Bukan setakat masuk, menguasai jiwa. Sebab itulah bila kita tengok orang yang kena rasukan syaitan dah, kena rasukan jin dah, kita tengok bila dirasuk jin dah, terbeliak putih mata dah, tengok merah menyala dah. Siapa pernah dirasuk syaitan dah, waktu dia kena dirasuk tu dia tak sedar dah. Hanya orang yang melihat dia, dirasuk jin dan syaitan itu, dia berubah wajah dah, mata kemerah-merahan dah, dia berteriak dah, macam-macam dah. Ni jin dan syaitan, perangai jin dan syaitan suka menyelami perasaan mereka yang lemah semangat dah. Sebab itulah terutama orang perempuan dah, jagalah kebersihan diri. Kalau datang bulan tu dah, jaga elok-elok. Jangan tuala wanita tu letak merata tempat dan sebagainya dah. Sebab benda-benda inilah dia suka pada benda-benda kotor dah. Sebab itulah ramai perempuan dirasuk syaitan dah. Jarang orang lelaki dirasuk. Kerana wanita ni dia lemah semangat dah. Dia lemah semangat, mudah untuk dirasuk. Tu. Kalau orang yang tersebut berpanjangan dengan keadaan yang demikian, tidak segera kembali ke jalan yang benar, dia sentiasa lalai, tidak cepat kembali ke jalan yang benar, tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah ia daripada puak yang sekutu dengan syaitan dah. Dan sesiapa yang termasuk dalam puak sekutu syaitan, maka dialah syaitan manusia, syaitan kepala hitam dah. Perangai tu lebih pada syaitan dah. Sebab itulah
Orang dulu kata mu ni pangan super iblis. Super syaitan. Pangan syaitan dah. Jahat sangat dah. Pangan jahat. Nak marahnya kita dah. Ini disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Surah Al-An'am. Dan yang disuruh meminta berlindung daripada engkarnya oleh hadis yang berikut. Hadis yang ke-54 diceritakan kepada kita daripada muallif rahimahullahu taala. Dia cerita hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jins. Qultu ya Rasulullah wal insi syayatin? Qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Mardawiyah dan Wal Baihaqi. Dia kata daripada Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita, hendaklah engkau memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada angkara syaitan. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada angkara syaitan. Minta berlindung daripada angkara syaitan, manusia dan jin. Dia tanya, manusia dan jin, kata Abu Zara. Maka aku pun meminta penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, adakah manusia dan jin menjadi syaitan juga? Baginda menjawab, ya, benar dah. Kerana manusia ni bila dia dirasuk syaitan dah, dia nak ke sama perangai dia dah, sifat dia dah. Perangai dia sama jahat dengan syaitan dah. Selalulah baca ayat suci dah supaya kita dijauhi oleh syaitan dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak makan pun dah baca bismillah dah. Jangan bagi benda yang kotor masuk dalam diri kita dah. Jadi bila benda kotor masuk dalam diri kita, kita akan jadi lama-lama hati kita jadi keras. Mengalir darah daripada sumber yang haram. Lama-lama bila kita makan, lama-lama hati kita jadi gelap. Bila hati kita jadi gelap, perangai kita pun boleh berubah dah. Daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala, lama-lama kita lalai. Akhir sekali kita tinggal suruhan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dia seorang hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada angkara sekalian syaitan dan jin. Supaya mereka ini tidak dapat menghasut kita dah. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita supaya manusia ini tidak dihasut oleh syaitan. Kena baca doa dah. Baca doa supaya Allah Ta'ala tidak bagi syaitan tebuh dalam amalan kita, menghasut kita. Doa dia apa dia? Dalam surah Al-Mu'minun, Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Ini diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dengan perkongsian hadis pada hari ini. Kita berubah daripada kita sambil lewa dalam berbuat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ibadat kita semakin hari semakin elok, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام